إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan oleh Allah kesihatan dan keafiatan, dan kita diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama kita duduk di dalam pengajian kuliah ilmu pada malam yang mulia ini. Dan insya-Allah hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan menyambung semula pembelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin dalam fasal yang baru pada bab yang ke-97, iaitu berkenaan dengan al-istikharah wal musyawarah, iaitu bab yang menjelaskan padanya istikharah ataupun mesyuarat. Pada bab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui firman Allah dalam surah Ali Imran pada ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Yang bermaksud dan bermusyawaratlah kamu dengan mereka itu, yakni bermusyawaratlah kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatmu fil amri, dalam setiap perkara dan urusan. Fa idza azamta, setelah kalian membuat keputusan daripada mesyuarat itu, fatawakkal 'ala Allah, maka kalian tawakkallah kepada Allah akan keputusan itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat menyukai orang-orang yang bertawakal. Dalam firman Allah yang lain, surah Asy-Syura ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, wa amruhum syura bainahum, yang bermaksud dan perkara mereka itu hendaklah dimesyuaratkan antara sesama mereka, iaitu mereka itu bersama-sama bermesyuarat dalam perkara tersebut. Baik, dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, ayat ini menjelaskan kepada kita di dalam Islam, salah satu daripada perkara yang dituntut di dalam syariat Islam adalah setiap urusan yang melibatkan kepada kebaikan umat ataupun yang melibatkan kepada kemaslahatan masyarakat ataupun rakyat, hendaklah keputusan urusan itu diputuskan dengan mengambil kira keputusan mesyuarat bersama. Tidaklah boleh diambil pandangan individu ataupun pandangan persendirian dalam menentukan sesuatu kebaikan bagi sesuatu kelompok masyarakat ataupun orang ramai dan manfaatnya. Ini Islam ajar kepada kita, nak buat apa-apa keputusan, jangan kita menggunakan kuasa mutlak atau kuasa veto kita, atau menggunakan pendapat bersendiri kita dalam memutuskan sesuatu keputusan
yang melibatkan hak orang ramai ataupun hak orang lain. Sebaliknya Islam menyuruh kita untuk mendapatkan keberkatan di dalam sesuatu urusan yang hendak kita putuskan itu, hendaklah kita lakukan mesyuarat yang melibatkan kepada kita bertanya dan mengambil pendapat dan pandangan daripada orang-orang yang pakar, daripada orang-orang yang saleh, daripada orang-orang yang mereka ini berpengalaman, ahlul khibrah, dan juga mereka ini daripada pandangan-pandangan suara-suara masyarakat yang menginginkan kepada manfaat. Maka semua ini perlu diambil kira sebelum diputuskan suatu keputusan yang mengambil kira kebaikan bagi semua dalam kebaikan, maslahat dan manfaat. Ini tuntutan dalam Islam. Baik, yang pertama sekali, apa makna mesyuarah? Mesyuarah, bahasa Melayu kita mesyuarat lah, diambil perkataan syawarah. Syawarah ini di dalam bahasa Arab ia merujuk kepada iaitu mendengar suara atau meminta pandangan suara. Itu dalam bahasa Arab makna perkataan syawarah. Syawarah ni maknanya kita meminta pandangan ataupun kita meminta pendapat untuk kita dengar secara beramai-ramai. Sebab tu digunakan perkataan syawarah. Kamu bagi pandangan kamu, saya bagi pandangan saya. Itu maknanya bertukar-tukar pandangan dan mendengar-dengar pendapat. Itu dalam bahasa Arab dipanggil syawarah. Bila mendengar semua ramai orang yang memberikan pendapat itu, maka ia dipanggil sebagai musyawarah. Dipanggil sebagai musyawarah. Di dalam hadis Nabi SAW, bab yang menerangkan tentang mesyuarat ini sangat banyak. Cuma saya nak ambil beberapa riwayat daripada salafus salih mengatakan, menyebutkan kepada kita, la khaira fi syai'in ma yamna'uhu asyura. Tidak ada sesuatu kebaikan dalam sesuatu perkara jika ia tidak diambil keputusan dalam perkara itu melalui mesyuarat. Melalui mesyuarat. Dalam riwayat yang lain ada juga kalam salafus salih yang menyatakan bahawasanya la musyawarata, tidaklah dikira mesyuarat itu illa fihi talabu al khaira, melainkan tidaklah mesyuarat itu melainkan padanya akan terdapat kebaikan. Maknanya kalau kita bermesyuarat, macam mana pun dalam mesyuarat kita tu ada kebaikan yang Allah berikan ilham, yang Allah berikan penyelesaian daripada perbincangan kita. Bahkan ada satu riwayat yang menyatakan la tajtami' ad-dalalata fi ijtima'in nas atau fi ijtima'i ummati. Nabi kata tidak akan menjadi sesatnya umat aku kalau mereka berhimpun untuk bermesyuarat. Maknanya dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita ni suka memberi pandangan berdasarkan diri sendiri dan tidak mau mendengar pandangan orang lain, hanya merasakan pandangan kita semata-mata, dengan membuat keputusan pandangan sendiri tanpa mengambil pandangan yang lain secara bermesyuarat, maka umat ini akan terdedah kepada kesesatan, akan terdedah kepada kebatilan, akan terdedah kepada kekufuran atau penyelewengan. Sebab itu di dalam Islam Nabi dah sebut dah, la tajtami' ummati fi dhalalah, umatku tidak akan berada dalam kesesatan selama mana mereka membuat sesuatu keputusan itu adalah melalui pandangan mesyuarah. Bila dalam ayat Quran yang kita baca ni tuan-tuan, Allah sebut fil amri, di dalam sesuatu urusan. Urusan tu Allah Ta'ala tak cakap
Namun para ulama mengatakan mesyuarat ni diperlukan sama ada dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Urusan dunia pun kena mesyuarat, urusan akhirat pun kena mesyuarat. Ada setengah orang faham mesyuarat ni urusan dunia saja, urusan akhirat tak perlu. Tak, kedua-duanya diperlukan mesyuarat. Contoh tuan-tuan tengok Nabi SAW, Nabi yang sangat tawaduk, sehingga kan Nabi SAW tidak pernah membuat sesuatu keputusan melainkan Nabi akan bertanya pendapat daripada kalangan para sahabatnya. Tuan-tuan tengok perang Badar. Masa perang Badar, Nabi dah sampai di perkampungan daerah Badar. Nabi sampai dulu sebelum Abu Jahal sampai. Ketika duduk di sana, Nabi bertanya para sahabat. Sebelum Nabi tanya sahabat, Nabi buat keputusan, kita duduk berkemah dan kita duduk bertahan di sini sementara nak menunggu tentera Abu Jahal datang. Namun ketika itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hubab ibn Munzir radhiyallahu an. Dia tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau memilih duduk di tempat ini berdasarkan wahyu Allah ataupun itu hanyalah pendapat kamu? Jawab Nabi SAW, ini pendapat aku. Kalian semua boleh bagi pendapat. Aku sekadar menyatakan pendapat aku, lebih baik kita duduk bertahan di sini. Hubab bin Munzir, dia ada pengalaman pergi perang. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau kita dah duduk di daerah medan Badar ni, jangan kita bertahan ataupun jangan kita duduk menetap di sini. Lebih baik kita cari kawasan perigi perairan. Di kawasan Badar ini ada satu perigi yang mana kita duduk kawal perigi itu, supaya kalau menjelang masa habisnya bekalan air milik orang-orang musyrikin, mereka nak mengambil air di sini, mereka tidak dapat mengambilnya, melainkan mereka terpaksa meletakkan batang-batang leher mereka di atas pedang-pedang kita. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata, barakallahu safaqataka, moga Allah memberkati atas keputusan yang telah engkau berikan. Nabi bermesyuarat. Nabi SAW juga bermesyuarat dengan sahabat dalam perang Uhud. Nabi kata kita berperang dalam kita berperang dalam kota Madinah. Tapi sahabat Muhajirin dan Ansar, terutamanya sahabat Ansar, mereka bagi pendapat, tak ya Rasulullah, kami nak perang luar Madinah. Sebab masa perang Badar kami tak dapat rasa peluang di luar kota. Jadi kami nak menyertai dalam perang di luar kota, sebab kami nak dapat pahala berjalan pergi perang tu. Kalau perang dalam kota, perang dalam kawasan lah. Ini nak perang luar, kita keluar pergi berjalan, perjalanan kita tu semua pahala tu. Jadi sahabat nak fikir pahala tu, sahabat kata, Rasulullah, kita perang kat luar lah. Sehingga kan wajah Nabi berubah, sebab Nabi nak perang kat dalam. Ya, ada hikmah kenapa Nabi nak perang kat dalam, tuan-tuan, supaya orang munafik tak boleh lari. Bila perang kat luar kan orang munafik tarik diri, jadi melemahkan semangat tentera Islam. Kalau perang kat dalam, orang munafik nak lari, musyrikin dah kepung. Jadi kok mana pun diorang terpaksa berperang. Ya. Jadi pada ketika itu, bila wajah Nabi berubah, tapi sebab majoriti sahabat memberi pendapat setuju perang dekat luar, Nabi sebagai seorang Nabi, Nabi tak pernah kata, kalian semua dengar cakap aku Nabi, kalian siapa? Nabi tak pernah guna perkataan itu. Bahkan Nabi kata, kalau begitu, sekarang Nabi pakaikan pakaian perangnya. Kemudian Nabi nak keluar, sahabat rasa bersalah. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kami rasa bersalah, kalau begitu kita perang sajalah di dalam kota Madinah. Nabi kata, tak apa, tak layak bagi seorang Nabi, kalau dia siap nak pergi perang, dia berundur semula. Pergilah perang di luar kota Madinah, yang menyebabkan di atas asbab itu umat Islam tewas pada peringkat awalnya. Ya. Nabi SAW juga dalam hadis menceritakan, Nabi pernah bermesyuarat
dengan isterinya, tuan-tuan. Maknanya Nabi ni seorang insan yang tawaduk. Tuan-tuan pernah tak mesyuarat dengan isteri? Duduk seorang-seorang, yang abang nak tanya ni, abang ada masalah ni, lepas pencin ni abang tak tahu nak buat apa. Abang duk nampak, ingat lagi mancing. Abang mancing-mancing ikan, apa pun tak dapat. Kawan abang mancing juga, tak dapat pun ikan, dapat tuan ikannya. Abang mancing mah. Lepas pencin ni tak tahu nak buat apa. Abang ingat nak pergi main golf. Pukul punya pukul, tak ada satu bola masuk dalam lubang. Jadi pengat perhabis duit sajalah, contohlah. Jadi dia minta pendapat isteri dia ni, apa cadangan? Ayah ingat apa? Isteri pun bagi cadangan dia. Jarang kita sebagai suami minta pendapat isteri, dan jarang kita sebagai seorang ayah minta pendapat anak. Kamu siapa ni? Abah tak nak dengar pendapat kamu. Dengar cakap Abah. Abah ni darah lebih tinggi daripada darah kamu. Memang betul pun. Abah punya kencing lebih manis daripada kamu. Memang betul pun. Abah pun kencing manis pun dah ada, darah tinggi pun dah ada. Macam-macam. Tapi tuan-tuan tengok, Nabi SAW pernah menerima pendapat sahabat yang lebih muda daripada Nabi. Sahabat yang lebih muda daripada Nabi pernah Nabi ajak bermesyuarat, dan dia bagi pendapat kepada Nabi, dan Nabi SAW menerimanya. Contoh misalannya di dalam peristiwa hijrah. Nabi terima pendapat siapa, tuan-tuan? Nabi terima pendapat Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, masa malam Nabi nak keluar, Ali kata, wahai Rasulullah, apabila baginda nak keluar, ambillah aku menggantikan tempat tidur kamu, supaya aku dapat memperdayakan orang Quraisy, menyangkakan mereka yang engkau masih bermalam di rumahmu, sedangkan engkau sudah keluar sebelum daripada malam menjelang. Siapa bagi pendapat? Ali bin Abi Talib. Masa tu umur Ali bin Abi Talib hanyalah dalam sekitar belasan tahun, 11 tahun, 12 tahun. Setengah riwayat kata 10 tahun. Tuan-tuan pernah tak ambil pendapat anak cucu 10 tahun? Cucu, ni Tok nak tanya ni, cu rasa mana yang Wan bagus? Wan makan yang ni ke Wan makan yang ni? Wan pilih kasut ni ke Wan pilih ni? Mana lagi cantik? Cu kata Wan elok yang ni lah. Dia tunjukkan Wan dia. Wan dia tunjuk satu kasut, satu lagi sandal. Mana lagi cantik? Cucu kata ini kasut ni lagi cantik. Wan pun pilih kasut. Lepas tu Wan bawa pula pergi berjalan. Wan tunjuk, baju kemeja ni cantik ke baju yang satu batik ni lagi cantik? Cucu tunjuk, kain ni lagi cantik Wan. Kain apa tu? Kain kafan Wan. Eloklah dia nak sedar kawan dia. Asyik membeli je, bila lagi masjid. Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena ajar anak-anak kita supaya kita dengar pendapat mereka, agar mereka ni menjadi orang yang banyak berfikir. Nabi ajar cucu-cucu Nabi macam tu, tuan-tuan. Sebab tu kita sebagai ayah dengan anak, atau sebagai datuk dengan cucu, kita kena ajar mereka bagi pendapat. Kita pergi jumpa dia, kita tanya, kereta ini dengan, kita nak beli kereta saja melawak, dia bukan tahu pun, tapi kita nak ajar didik dia. Kereta ni dengan kereta ni mana lagi cantik? Kereta ni lagi cantik abah. Pasal apa kereta ni? Sebab kereta ni gini-gini bah. Jadi kita faham anak kita tu berfikir. Dan dalam masa yang sama, kita didik anak kita supaya bermesyuarat. Tapi gagalnya seorang ayah, tuan-tuan tengok, bila dia jadi dia seorang ayah, dia guna kuasa bapa dia. Anak dia kata, abah, kenapa kita tak begini? Kau diam. Ni abah yang buat keputusan. Jadi anak tu daripada kecil diajarnya jangan bercakap.
Jangan bagi pandangan, jangan bercakap, jangan apa-apa. Apa yang terjadi tuan-tuan? Tuan-tuan tengok anak tu esok bila dia membesar, dia tak berani memberi pendapat, dia kurang berfikir, dia orang yang suka mengikut-ngikut. Jadi itu satu didikan yang tidak bagus. Sedangkan dalam Islam tidak diajarkan kepada kita membantutkan akal, tapi Islam mengajar kita supaya menghormati pandangan anak kita ataupun pandangan orang lain, ataupun bermesyuarat. Ini sangat penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam peristiwa, kalau tuan-tuan tengok dalam peristiwa masa Nabi nak pergi buat umrah. Masa Nabi nak pergi buat umrah, Nabi sampai dekat Hudaibiyah, Nabi nak masuk kota Mekah, Nabi kena halang. Nabi pakai kain ihram ni, tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk, pendekkan cerita, Nabi nak kena balik Madinah, tapi dah niat ihram dekat miqat. Jadi apa kena buat? Bayar dam. Bayar dam tu apa? Kena sembelih kambing. Nabi pun kata kat sahabat, lepas buat perjanjian, buang perkataan bismillah apa semua tu, ada sahabat yang tak puas hati. Pasal apa tak puas hati? Sebab Nabi dah janji mereka boleh pergi buat umrah, tapi mereka tak dapat masuk buat umrah. Padahal maksud Nabi bukan maksudkan mesti pergi pada tahun itu. Nabi kata, aku nampak di dalam mimpiku sahaja. Jadi apa yang berlaku? Nabi kata kat sahabat, sekarang ni kita nak keluar daripada ihram umrah, jadi kita bayar dam, sembelih seekor kambing. Bila Nabi cakap, tak ada sahabat pun yang buat. Sebab sahabat tengah tak puas hati, tak ada sahabat. Nabi pun kata, tak ada siapa pun nak sembelih dam, bayar dam ni. Nabi masuk dalam kemah, Nabi tanya pendapat isterinya Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, jangan kau suruh, tapi kau terus ambil kambing, kau sembelih saja, nanti mereka akan ikut. Maka Nabi pun ambil kambing, Nabi sembelih. Bila sahabat tengok, sahabat pun pakat sembelih. Sahabat pun pakat sembelih. Setelah melihat Nabi SAW menyembelih untuk pembayaran dam. Ini menunjukkan pada kita Nabi SAW pernah mengambil pendapat wanita dan bermesyuarat dengan isterinya. Tapi kat sana ada orang tanya saya, Ustaz, betul ke saya jumpa satu hadis yang mengatakan Nabi bersabda, syawiruhunna wa khalifuhunna, bermesyuaratlah dengan wanita itu, tapi mesti berlainan pendapat dengan wanita itu, jangan sama. Sebab kebanyakan pandangan wanita ni sesat. Itu hadis yang palsu, tak ada Nabi cakap macam tu. Memang ada orang pernah guna hadis ni, kata Nabi kata bermesyuaratlah dengan orang perempuan, tapi kalau orang perempuan cakap pandangan macam ni, kita kena cakap pandangan satu lagi, jangan sama dengan dia. Sebab pandangan dia itu datang daripada nafsu. Sebenarnya tak benar. Kerana kita dah sebutkan tadi, Nabi SAW juga pernah mendengar pendapat dan bermesyuarat dengan isteri Nabi SAW sendiri. Ya. Cuma saya tertarik kata-kata Imam Al-Ghazali tuan-tuan di dalam kitab dia Bimbingan Mukmin. Dia kata kelebihan mesyuarat ini ada 5. Kalau kita bermesyuarat dalam apa-apa urusan kita, baik urusan dunia, baik urusan akhirat, ada 5 kebaikan yang Allah bagi hasil daripada bermesyuarat itu. Tapi sebelum tu tuan-tuan, para ulama pesan kalau kita nak bermesyuarat, ada syarat-syarat untuk kita bermesyuarat dengan orang apa. Ini dipanggil sebagai kelompok ahli syura. Ahli syura ni apa dia? Ahli syura ni maknanya orang-orang yang layak untuk kita bermesyuarat dengan dia, untuk mencari atau mendengar pendapat dia. Ini dipanggil majlis syura atau ahli syura. Apa makna ahli syura? Iaitu orang yang kita nak ajak bermesyuarat dengan dia. Ulama kata ahli syura ini mestilah yang pertama orang yang mukmin. Ya, orang yang mukmin. Kalau tidak pun mestilah orang yang bertakwa. Kemudian dia juga adalah orang yang soleh.
Kemudian juga dia adalah merupakan orang yang berilmu. Yang kelima, dia orang yang kita sebutkan tadi, yang takut kepada Allah. Dan yang keenam, dia mestilah orang yang berpengalaman. Maksudnya dia ni adalah orang yang luas pengalaman dia. Yang ini dipanggil ahli khibrah, orang yang berpengalaman dalam kehidupan ataupun dalam urusan itu. Yang ketujuh, mestilah orang itu, orang yang kita nak bermesyuarat dengannya itu adalah orang yang beramanah. Sebab kadang-kadang bila kita dah bermesyuarat, keputusan mesyuarat itu adalah keputusan yang dikira sebagai amanah, yang tak boleh dikhianati. Ya, sebab keputusan itu dibuat bersama. Ya, jadi ketujuh, mestilah orang itu adalah orang yang beramanah. Selain daripada kita dah bincang tadi, dia itu mestilah orang yang pakar. Ya, orang yang pakar, yakni orang yang berilmu lah. Jadi semua ada 7 perkara. Cuma kalau kita bermesyuarat, ada 5 kebaikan yang diperolehi daripada hasil mesyuarah itu. Yang pertama, dipermudahkan urusan. Kalau kita buat apa-apa keputusan melalui mesyuarat, Allah akan membantu hasil keputusan itu supaya ia berjaya untuk dicapai dan dilaksanakan. Tapi kalau kita buat majlis mesyuarat, orang cakap sikit kita suruh diam, orang cakap sikit itu siang, kita je pandangan, biasanya pandangan yang sebegini dia tidak akan berjaya dan tidak akan dipermudahkan. Yang kedua, terdapat kepadanya orang yang mengadakan mesyuarat itu dituliskan padanya kebajikan dan pahala. Sebab mesyuarat ini sendiri dianggap sebagai satu ibadah. Dapat pahala tuan-tuan. Hadir majlis mesyuarat ni dapat pahala. Pasal apa? Sebab dia perintah Allah. Mana ustaz tahu dapat pahala? Dia bukan ibadat. Ibadat adalah perintah Allah. Apa yang Allah suruh buat, mestilah ada ganjaran kebaikan dia. Sebab tu kalau orang panggil mesyuarat, kena datang. Tak kira lah mesyuarat PIBG ke mesyuarat apa, kalau kita sudah dilantik, kita kena hadir. Kerana ini tanggungjawab. Ya? Jadi maknanya yang kedua, iaitu bermesyuarat itu diganjarkan padanya kebaikan dan hasanah. Ya? Hasanah. Yang ketiga, mesyuarat itu menatijahkan daripadanya terselamat daripada kesesatan atau terselamat daripada keburukan. Yang keempat, dengan bermesyuarat itu juga terhasil daripadanya persepakatan atau persaudaraan. Itu penting. Sebab kalau kita tidak suka bermesyuarat, dia mengakibatkan kepada perpecahan. Dia masing-masing membawa hala tuju masing-masing, maka ini membawa kepada firqah. Tapi mesyuarat itu dia membawa kepada wahdah, iaitu dia membawa kepada kesatuan dan dia membawa kepada persaudaraan. Dan yang terakhir yang disebutkan bahawasanya mesyuarah itu dia menatijahkan kepadanya apa yang disebutkan sebagai kebaikan ataupun yang dianggapnya ia sebagai suatu perkara yang mendatangkan maslahat ataupun manfaat. Biasanya keputusan yang kita buat secara bermesyuarat ini, dia akan mendatangkan maslahat atau manfaat yang terbaik kepada keputusan yang dibuat tadi, ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab yang ke-97 ni. Hadis dia pun ada satu je. Bunyi dah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha ka surati minal Qur'an yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghairil fariidah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik
wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Buburkan sabdu kat situ tuan-tuan, bukan wa anta 'ala, bukan wa anta 'alamul ghuyub, tapi wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajil amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri wa ajilihi fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdur li al-khaira haitsu kana thumma ardini bihi qala wa yusamma hajatahu rawahul Bukhari. Baik muslimin muslimat mukminin mukminat rahmati oleh Allah, kita tengok terjemahan dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami bacaan istikharah. Apa itu istikharah tuan-tuan? Istikharah daripada perkataan khayara, maknanya pilihan. Istikharah maknanya meminta Allah menunjukkan apakah pilihan yang terbaik. Dalam Islam, dalam bab urusan dunia, kita kena mesyuarat, minta pandangan yang saya sebut tokoh-tokoh ahli-ahli dia tadi. Yang kedua, dalam bab akhirat pun nak menjaga kebajikan, kepentingan agama pun kena mesyuarat. Tetapi Islam ajar, kalau kita nak minta kebaikan agama untuk diri atau nak minta kepentingan dunia untuk diri, kena buat istikharah. Tuan-tuan bezakan dua. Satu, kalau nak buat kepentingan menjaga agama untuk diri kita dan orang lain, melalui mesyuarat. Mesyuarat itu mesti berpandukan kepada ahli-ahlinya yang kita sebutkan tadi. Dalam bab dunia pun sama, akhirat pun sama, kalau melibatkan orang lain. Tapi kalau melibatkan diri kita, nak cari jodoh misalnya, nak cari kerja mana umpamanya, ataupun nak pilih jawatan, nak ambil ke tak nak ambil misalnya, dan yang semua yang berkaitan dengan hal dunia ataupun akhirat kita, maka Islam mengajar supaya kita melakukan istikharah. Kita melakukan istikharah. Baik, itu makna istikharah ya. Baginda mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala urusan kami, dalam semua urusan. Baik nak minta kebaikan akhirat daripada Allah untuk diri kita atau kebaikan dunia untuk diri kita. Sebagaimana Nabi menyuruh kami dan mengajarkan kami akan surah Al-Quran. Jabir kata, macam mana Nabi ajar kami baca Quran dan nak pilih surah mana untuk dibaca, macam itulah Nabi ajar kami supaya berbuat istikharah. Masalah orang kita ni tuan-tuan, dia buat istikharah masa bila? Masa nak ambil jodoh je. Ni jodoh saya ke bukan jodoh saya? Saya jangan, nanti saya buat istikharah dululah. Bab nak nikah kahwin, bab jodoh je dia buat istikharah. Bab lain dia tak buat istikharah ya? Dia tak buat istikharah. Misalnya dalam bab yang, hatta dalam bab yang kita panggil yang saya sebut dah tadi dah, hatta ulama kata kalau kita nak beli sesuatu kenderaan ke, binatang tunggangan ke, nak beli ke tak nak beli, lebih baik beli ke lebih baik tak beli, pun boleh istikharah. Pun boleh istikharah. Bang, tapi janganlah nak beli sayur istikharah, gila ke apa? Dah pergi ke pasar dengan isteri, bang ambil lah bayam tu, nanti bayam ke sawi, bayam nanti abang buat istikharah. Sampai ke sudah tak beli pun. Maknanya dalam benda-benda yang melibatkan perbelanjaan yang besar lah, atau yang melibatkan tentang benda yang berkait dengan benda yang maslahat yang penting dalam hidup kita. Contoh nak beli kenderaan kekal yang kecil ke, atau nak beli kenderaan yang lebih besar untuk
kebaikan keluarga. Jadi kita istikharah. Ya. Ataupun dalam bab nak memilih baju tu tak payahlah istikharah. Pakai baju apa kenduri raya kita tahun ni, nanti abang istikharah dulu. Warna apa kita nak pakai. Yang tu tak payah istikharah, tu mesyuarat sudahlah. Ya. Istikharah ni ulama kata okey. Sebelum tu, dalam perkara apa yang kita kena istikharah? Saya dah sebut, dalam perkara dunia atau akhirat. Cuma apa keperluan untuk istikharah ni? Apabila akal kita tidak mampu untuk membuat keputusan dalam memilih sesuatu yang terbaik kerana samar-samar kebaikannya. Tak nak buat pun baik, nak buat pun baik, jadi tak tahu mana lebih baik, maka kita disuruh untuk berbuat istikharah. Ya, dibuat istikharah. Ya. Atau benda yang melibatkan kepada benda yang sangat darurat, atau benda yang melibatkan maslahat yang amat penting, maka itu juga diperlukan padanya istikharah. Ya, baik. Maka Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu akan mengerjakan sesuatu, yakni nak mengingin keputusan sesuatu, hendaklah ia berwuduk lalu sembahyang 2 rakaat sunat. Namanya salat sunat istikharah. Kemudian dia bacalah doa ini yang bermaksud, ya Allah, saya minta pilihanmu menurut pengetahuanmu, dan saya mengharap dengan kekuasaanmu dan mohon dari kurniamu yang besar. Contoh nak pilih pemimpin istikharah. Ini nak pilih siapa ni? Sebab benda ni benda besar, melibatkan negara, melibatkan negeri, nak pergi mengundi, nak mencalon siapa, kan? Nak melantik siapa, ni semua kena istikharah. Minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah kita faham, macam mana kita nak tahu Allah terima yang mana satu? Bukan maksudnya Allah terima tu kita mesti nampak dalam mimpi. Tak. Kalau Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk pilih sesuatu daripada keputusan itu, maknanya itu datangnya ilham daripada Allah. Ataupun Allah bagi urusan yang kita nak pilih itu mudah dan kita rasa tenang, kita tak rasa macam menyesal atas pilihan itu. Ya, itu tandanya istikharah kita tu telah Allah tunjukkan keputusannya. Ya, Allah telah tunjukkan keputusan. Baik. Mengharap dengan kekuasaanmu dan mohon dari kurniamu yang besar. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa dan aku tidak berkuasa, dan engkau yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa urusan ini baik bagiku di dalam agamaku dan kehidupanku serta akibat penghujungku, sama ada yang segera maupun yang akhir, maka takdirkanlah bagiku dan mudahkanlah untukku, kemudian berkatilah bagiku di dalamnya. Macam kita berkahwin dengan isteri, duk bergaduh selalu kan, jangan ikut nafsu, cerai je lah perempuan ni, istikharah ni, nak cerai ke tak nak cerai. Begitu. Biasa orang kita bab cerai ni dia tak istikharah, bab nak nikah tu dia istikharah, tapi bab menikah lagi tak istikharah juga. Hak mula-mula nak nikah je istikharah. Saya istikharah dulu ya. Ui, rajin apa istikharah. Tapi bila dah ada isteri nak kahwin satu lagi, dia tak istikharah lah. Dia kata ni Tuhan pilih dah, Tuhan hantar jodoh ni kat saya. Pandai pula dia pusing kat tu. Ya. Bab nak bercerai tak istikharah pula. Ni masalah tu. Baik. Kemudian, ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa urusan ni baik bagiku di dalam agamaku dan kehidupanku serta akibatnya di penghujungnya, sama ada yang segera maupun yang akhir, maka takdirkanlah bagiku dan mudahkanlah untukku, kemudian berkatilah bagiku di dalam urusan itu. Dan jika engkau mengetahui bahawa urusan ini berbahaya bagiku dalam agamaku dan kehidupanku serta akibatnya yang segera atau yang terakhir, maka hindarkanlah dia daripadaku dan jauhkanlah diriku daripadanya, dan tentukanlah yang baik untukku bagaimanapun apa adanya, kemudian puaskanlah hariku dengan kebaikan itu, kemudian hendaklah kamu menyebut hajatnya, yakni hajat
yang kamu inginkan. Baik, Nabi ajar kita kalau tuan-tuan nak buat solat hajat pun boleh baca doa istikharah. Contoh, kita nak minta pada Allah agar sihatkan kita. Ada orang sakit, kita nak minta bagi dia sihat kan, minta bagi dia sihat. Bolehlah kita duk minta bagi dia sihat, tapi kadang-kala kita tahu tak, bila kita duk minta bagi dia sihat, kita tengok dia tak sihat, kita buat solat hajat lagi, tengok dia tak sihat. Agak-agak kita tahu tak orang tu sihat lebih baik ke sakit lagi baik untuk dia? Kita tak tahu. Sebab Allah kata apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang benda yang kamu nak benda tu baik bagi pandangan kamu, benda tu tak baik. Kadang-kadang benda yang kamu rasa benda tu tak baik, tapi di sisi Tuhan dia baik. Mungkin kita minta dia sihat, tapi Allah lagi tahu dia ni kalau sihat buat dosa lagi, biar aku bagi sakit, untuk menginsafkan dia. Ada orang nak meninggal tuan-tuan, tak boleh hembus nafas, tak boleh, banyak hari dah tak boleh mati dia. Ada orang buat solat hajat bagi mati. Bagi mati senang lah sikit. Dia panggil solat hajat minta dipermudahkan mati. Mana ada solat hajat minta bagi orang mati? Kita buat istikharah, ya Allah, kalau mati, percepatkan mati dia itu lebih baik, kau percepatkanlah. Tapi kalau kau tangguhkan dia mati itu lama, kerana benda tu lebih baik bagi dia, sebelum dia nak mati kau nak hapuskan dosa dulu sampai dia lambat nak mati tu, maka berikanlah keadaan itu kepadanya jika itu lebih baik baginya. Jadi kita buat istikharah ya? Bukan kita buat solat hajat minta mati. Kita buat solat istikharah untuk kita menyerahkan keputusan dan pilihan itu yang terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tuan-tuan baca doa istikharah ni, panjang ni, daripada Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik sampailah tuan-tuan baca thumma ardini bihi, ya Allah, kemudian kau redalah segala keputusan itu. Lepas baca doa sampai situ tuan-tuan, disebut lepas tu hadis tu wa yusammi hajatahu, niatkan dan lintaskanlah apa yang kita hajatkan itu. Maka Allah Ta'ala akan penuhi ataupun capaikan apa yang kita hajatkan tadi. Jadi doa istikharah ni juga adalah merupakan salah satu doa untuk diperkenankan hajat. Salah satu doa untuk kita diperkenankan hajat. Doa diperkenankan hajat ni ada banyak. Dalam hadis lain Nabi kata kalau siapa nak berdoa pada Allah, nak hajat dia diperkenankan, kena menyebut nama-nama Allah yang agung, seperti Allahu Hayyun Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dalam riwayat lain Nabi kata bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalau dia minta sesuatu apa setelah dia membaca istighfar Nabi Yunus, maka Allah akan perkenankan. Ada riwayat lain Nabi suruh ajar baca la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah wa rabbul arshil azim, la ilaha illallah wa rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Dia baca itu berulang-ulang kali, kemudian baru dia iringkan dengan hajat dia, insya-Allah Allah mustajabkan hajat dia. Ada riwayat pula menyatakan kita baca doa istikharah ini, kemudian kita selitkan hajat kita, maka Allah juga akan memperkenankan apa yang kita hajatkan itu. Ini beberapa perkara doa yang kita boleh pohon pada Allah Ta'ala untuk minta supaya hajat kita diperkenankan. Baik, wallahu ta'ala alam, kita berhenti sekadar itu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada hadis yang seterusnya, bab yang baru insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.